Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya, Naila Huda. Dan pada waktu ini kami bawakan dan kami kupaskan isu-isu dan topik-topik yang kami jangkakan akan menjadi fokus pada minggu akan datang. Dan satu topik dan isu semasa yang kami jangka akan menjadi tumpuan pada minggu depan adalah laporan penuh daripada agensi kerajaan berkaitan mengenai banjir yang mengorbankan 3 nyawa di Kupang Baling pada 4 Julai lepas, dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat pada minggu depan. Sebelum ini, Perdana Menteri mengarahkan 3 agensi berkaitan iaitu Kementerian Alam Sekitar dan Air atau KASA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA serta Jabatan Mineral dan Geosains JMG membuat kajian dan juga untuk mengenal pasti kaedah berkesan untuk memastikan kejadian seperti itu tidak berulang lagi. Jadi apa yang boleh kita jangkakan daripada laporan penuh ini? Adakah kita benar-benar akan dapat mengesahkan punca berlakunya bencana ini atau ada keperluan untuk mengkaji dan menyiasat bencana ini secara lebih bebas iaitu oleh pakar-pakar geologi dari luar kerangka kerajaan? Dan sudah bersedia untuk mengulas dan mengupas lebih lanjut mengenai laporan penuh ini, sudah bersedia bersama saya dua tetamu yang diharapkan tepat dapat menjawab persoalan-persoalan ini. Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga Abdul Rasid Jaafar, Presiden Institut Geologi Malaysia. Terima kasih kepada Dr. Syahidah dan juga Tuan Rasid sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan untuk membincangkan mengenai dengan laporan penuh ini. Saya nak mulakan dengan Dr. Syahidah dulu. Melihat kepada laporan ini, berdasarkan pemerhatian Dr. Syahidah sendiri, apa faktor-faktor yang boleh menjelaskan bencana di Baling pada 4 Julai dan apa yang boleh kita jangkakan daripada laporan penuh ini? Baik, terima kasih Esra Awani atas jemputan. Baik, apa yang kita boleh jangka daripada laporan yang bakal keluar? Pada saya, ia mungkin bersifat klise juga kerana kita sedar bahawa apa yang berlaku di Baling tidak sama sebagaimana yang berlaku di Jerai, walaupun dalam negeri yang sama. Ini berdasarkan pemerhatian saya. Kerana walaupun kedua-duanya dimulakan dengan kejadian hujan lebat berterusan selama 3 jam dan disusuli dengan kejadian aliran puing yang mana ianya memusnahkan kawasan di bahagian hilir. Tetapi kita perlu faham, di Baling terdapat unsur-unsur kegiatan manusia yang agak ekstrim di sini. Walaupun tiada kita cakap kesan langsung dilihat dari sudut pandangan beberapa pakar, tetapi saya masih melihat adanya satu kontribusi yang besar apabila berlakunya eksplorasi besar-besaran pada satu kawasan di Baling, di Pegunungan Inas sebagai contoh, yang menyebabkan mengapa kejadian ini tidak boleh disekat. Ianya berlaku, dan jika kita melihat kepada kronologi sebelum-sebelum ini telah dikeluarkan daripada 2019, in fact 2018 telah mula mendapat laporan banjir-banjir lumpur berlaku, dan ini merupakan orang kata sub kepada permasalahan major yang berlaku. Jadi kita perlu melihat laporan ini kelak nanti merangkumi elemen antropogenik ataupun tindak balas manusia, aktiviti manusia, perubahan guna tanah perlu ditekankan dengan mendalam. Hopefully kita dapat satu solusi yang holistik. Okey, tadi Dr. Nur Syahidah ada sebut tentang fenomena aliran puing. Saya nak dapatkan pandangan Tuan Rasid pula melihat kepada fenomena aliran puing di Baling. Apa sebenarnya yang berlaku di Baling pada 4 Julai lalu? Kerana kalau kita nak bandingkan dengan laporan-laporan media dan juga kenyataan daripada pihak berkuasa, kebanyakannya menggambarkan kejadian ini sebagai kejadian kepala air. Tetapi Tuan Rasid sendiri keluarkan kenyataan baru-baru ini menjelaskan ini sebenarnya fenomena aliran puing. Boleh Tuan Rasid jelaskan? Okey, kita cuba bezakan kepala air dan juga aliran puing. Kepala air adalah satu kajian di mana air meningkat secara mendadak di bahagian hulu sungai, kemudian dia mengalir ke dalam ke hiliran sungai. So dia cuma berbahaya kepada mereka-mereka yang berada di dalam alur sungai. Selalunya air tidak melimpah dan tidak membanjirkan perkampungan di sekeliling di tepi-tepi sungai. Aliran puing adalah satu fenomena biasa. Dia kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil cascading geological process. Proses geologi berangkai ataupun berganda yang dimulakan oleh tanah guntur di bahagian tanah tinggi,
Kemudian yang dicetuskan oleh hujan lebat, sonya tanah ni yang menghasilkan debris. Debris ni tanah, batu dan juga kayu kayan akan masuk ke dalam sungai, mengalir melalui kawasan yang kita panggil zon angkutan daripada kepada zon endapan ataupun zon damparan. Jadi dengan puing dan juga air yang banyak dan juga keligatan tinggi, aliran puing ini mempunyai daya pemusnah yang sangat tinggi. Ia jarang berlaku di Malaysia, tetapi apabila berlaku, ia mempunyai kuasa memusnah ataupun kuasa membunuh yang tinggi. Okey, kalau kita lihat sejarah, Naila, kita mempunyai catatan aliran puing yang lebih sistematik bermula 95 apabila berlaku aliran puing di Genting Sempah yang membunuh 23 orang, kemudian 96 di Pos Dipang yang membunuh 44 orang. Kemudian dia berlaku lagi pada 2002 sekitar 2002 di mana di Gunung Pulai yang membunuh 6 orang, di Ruang Cangkul Sarawak membunuh sampai 18 orang. Yang paling hebatnya adalah 90-96 tu di Keningau membunuh hampir 300 orang. Kemudian dia senyap. Selepas 95-96, 2002, 2001 berlaku, kemudian dia senyap. 2021 dan 2022 ni dia berlaku lagi. Di mana ia bermula dengan Ogos di Gunung Jerai dan pada Disember tahun lepas berlaku secara meluas di Bentong dan juga di Sungai Lui, Lulangat. Dan pada awal tahun ni berlaku di di Sungai Kenyir, di Empangan Kenyir, dan baru-baru ini pada 4 bulan 7 yang lalu berlaku pula di Baling. So kita lihat kejadian tu berlaku dalam sela 10 ataupun 20 tahun sekali, dia lepas tu berturut-turut dan dia membunuh. Setiap kali berlakunya aliran puing ni ada sahaja mangsa yang terbunuh dan juga ada sahaja rumah-rumah yang dimusnahkan dalam laluan aliran puing tu. Itulah bezanya aliran puing dan juga kepala air. Jadi seperti yang Dr. Syahidah ada sebut tadi, aktiviti-aktiviti atau kegiatan manusia yang berlaku pada skala yang ekstrim, adakah kita boleh jangkakan aktiviti ini dapat diperincikan dengan spesifik, dengan begitu detail, dengan perinciannya dalam laporan yang kita jangkakan pada minggu depan, dan apa pentingnya untuk kita tahu sebenarnya apa punca-punca sebenar bencana ini dalam laporan penuh ini? Okay, kalau kita lihat kejadian yang berlaku di Jerai, di kawasan hutan simpan, hutan dara, apa yang berlaku di Bentong, ia berlaku di dalam hutan dara, hutan simpan, hutan sekunder dan juga kawasan pertanian. Tetapi apa yang berlaku di Baling ni, kita lihat ia berpunca dari kawasan yang telah digondolkan untuk pertanian. Saya sendiri dapat melihat imej udara. Kita dapati ada 5,000, bukan sikit, 5,000 ekar yang telah digondolkan yang dikatakan untuk membuat pertanian rakyat dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat, cuma 400 ekar sahaja yang baru ditanam dengan pokok getah dan juga pokok musangking. So daripada 5,000 ekar tu cuma 10% baru nak ditanam. Jadi you dah tarah the whole 5,000 ekar punya kawasan, and then you biarkan, so of course akan berlaku erosion ataupun hakisan dari masa ke masa. Kalau kita berbicara dengan penduduk Baling ataupun Kampung Ibu itu sendiri, kita dapati 10 tahun kebelakang ini memang selalu mereka berlaku banjir dan juga siltation ataupun pembedapan di sungai-sungai, di Sungai Kupang tu. Jadi benda ni maknanya dah berlaku lama, cuma debris flow tu ataupun aliran puing baru berlaku pada 4 hari bulan, rentetan daripada beberapa banyak erosion ataupun hakisan yang berlaku sebelum ni. Disebabkan hujan lebat dalam sela masa yang 2 jam atau 3 jam saja di kawasan pegunungan Inas tu, yang menyebabkan tanah runtuh dan juga air hujan tu membawa debris tu semua ke kawasan hiliran
dan yang menjadi mangsa adalah yang paling hebat adalah di Kampung Ibui lah, dan juga di hulu hingga ke Pekan Kupang. Okey. Sebelum ini, dalam satu kenyataan, Tuan Rasid sendiri, APM dan IGM bersama menyarankan satu kajian bencana geologi secara menyeluruh dan bebas dan juga dianggotai pelbagai bidang kebakaran yang diterajui oleh ahli geologi dapat dilakukan di seluruh Malaysia. Saya nak dapatkan pandangan Dr. Syahidah. Laporan penuh yang kita jangkakan pada minggu depan ini, tadi Dr. Syahidah kata ini agak klise kan. Jadi laporan yang lebih lanjut untuk kita benar-benar memahami bencana di balik ini, adakah ini diperlukan? Apa bentuk siasatan lagi yang diperlukan untuk kita memahami bencana ini supaya tidak berulang lagi? Okey, terima kasih atas soalan. Satu soalan yang baik sebenarnya. Untuk kita mendapat satu laporan yang baik, kita memerlukan satu laporan teknikal daripada pakar-pakar yang berkait. Okey, dan di dalam bidang geologi ini sendiri pun kita ada banyak cabang. Pakar hidrologi, pakar tanah, pakar struktur dan sebagainya. Apabila kita kombinasikan mereka-mereka ini, kita boleh dapat satu laporan yang baik. Alright. Jadi, of course, saya mengharapkan di dalam elemen laporan itu nanti, kita perlu melihat the triggering factor yang sebenar. Mengapa ia berlaku? Adakah kerana semata-mata hujan ataupun juga disumbang oleh faktor muka bumi, topografi yang orang kata perbukitan tinggi melebihi 1,000 meter daripada paras laut. Jadi apabila satu orang kata laporan yang konklusif boleh dikeluarkan, kita bukan menghentikan secara total. Ini saya perlu betulkan pemahaman ataupun persepsi awam. Kita tidak akan menghentikan kejadian bencana alam secara total. Itu mustahil kan, itu adalah sebahagian daripada ekosistem. Tapi apa yang boleh berlaku ialah kita akan meminimalkan risiko terhadap manusia, infrastruktur dan sebagainya. Ini yang kita boleh buat. Maksudnya apabila kita dapat kenal pasti punca sebenar yang selalunya bersifat localized setempat, jadi kita akan come up with a mitigation measures yang bersesuaian. Dan sekiranya selepas ini berlaku atau berulang lagi kejadian, kita akan lihat impaknya lebih rendah. Maksud saya impak lebih rendah, kalau sebelum ini cakupan aliran puing itu menjangkau 5 km jauh ni sebagai contoh, kali ini ianya hanya akan 1 km kerana telah terdapatnya zon penampan untuk menapis aliran puing itu. Ini yang telah saya lihat cadangan pembinaan tempangan Sabor telah mula dikenal pasti di peringkat kerajaan, dan ini adalah satu aspek yang baik. Jadi itu maksud saya, kita perlukan intipati daripada pakar untuk menyokong laporan, bukan hanya bersifat syok sendiri. Dr. Syahidah, semestinya aspek siasatan itu penting, tapi takkan setakat siasatan sahaja. Apa pula tindakan susulan? Bagaimana tindakan susulan selepas kita dah dapat tahu punca bencana ini? Bagaimana untuk ambil tindakan? Bagaimana untuk ensure accountability itu diambil? Betul. Ia tidak boleh berhenti sekadar menyiasat semata-mata. Ianya perlu tindakan susulan daripada laporan yang telah dibina, dikeluarkan. Di sinilah peranan kerajaan untuk orang kata memberi kata putus. Apa yang perlu dilaksanakan dengan kadar segera, kerana kita perlu faham. Kita kehilangan bilion, 6.5 bilion jika tidak silap saya pada kejadian banjir tahun lepas, dan kita tidak mahu ini berulang lagi pada tahun-tahun akan datang. Jadi ini adalah satu orang kata task force yang imminent untuk kita buat. Kita perlu laksana segera. Pihak kerajaan memegang orang kata dulilah untuk melaksanakan segala mitigation yang telah kami propose, telah pakar propose. Jadi jangan tunggu sehingga ada lagi nyawa yang hilang. Kita kena bertindak segera melalui pihak atasan. Okey, kita berbaki 1-2 minit saja lagi, tapi saya juga nak dapatkan pandangan Tuan Rasid. Harapan dan juga cadangan daripada Tuan Rasid, apa tindakan susulan yang perlu diambil selepas laporan bencana banjir di Baling yang kita jangkakan minggu depan? Sebagai ahli geologi, saya berpendapat bahawa satu kajian menyeluruh ke seluruh negara berkenaan dengan potensi berlakunya bencana aliran puing ini di tempat-tempat yang sebenarnya kita boleh kenal pasti di mana berpotensi untuk berlaku dan di mana kawasan-kawasan yang tak akan terimpak dan sebagainya. Jadi saya memang menyeru kerajaan, kita konsisten, IGM konsisten
meminta kerajaan supaya melabur dalam pengurusan risiko bencana, iaitu bukan hanya untuk melakukan mitigasi seperti membina empangan sabur dan sebagainya, tapi kita perlu juga melabur untuk melakukan mendapat maklumat-maklumat saintifik supaya semua tindakan-tindakan kita susulan selepas itu adalah berdasarkan data sains, berdasarkan bukti-bukti sains, dan juga decision yang dibuat adalah well informed decision oleh government supaya lebih tersusun, teratur, dan juga apa yang saya nak katakan tindakan yang kerajaan perlu ambil juga perlu cost efektif, bukan hanya membina struktur yang tidak memberi impact yang immediate kepada masyarakat setempat. Kerana pelaburan yang silap tanpa kajian sains dan juga bukti-bukti dan fakta-fakta sains akan menyebabkan satu keputusan yang tidak cost efektif dan juga akan membazir kepada duit rakyat dan juga kepada kerajaan lah. Baik, terima kasih. Banyak lagi kita nak bincangkan, tapi itu saja masa kita ada untuk membincangkan laporan ini. Terima kasih kepada Tuan Rasid, Presiden Institut Geologi Malaysia, dan Dr. Nur Syahidah dari UKM. Terima kasih sudi bersama saya untuk membincangkan mengenai laporan penuh bencana banjir dan aliran puing di Baling yang dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat pada minggu depan. Dan banyak lagi perkongsian dalam Fokus minggu depan. Selepas ini kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana.